forum pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati dan alu-alukan, Datuk Bismillah selaku pengarah, para pengarah dan ketua penerbit UPSI, rakan-rakan pensyarah, para akademik, panel kita yang hormat pada hari ini, Profesor Madya Dr. Rozani Ramli, adik-adik pelajar, seterusnya para penonton, para pendengar, pengunjung-pengunjung pesta buku, seterusnya rakan-rakan kita yang bersama kita di online juga. Apa khabar semua pada pagi ini? Sihat semua? Baik, alhamdulillah. Baik, para penonton, para pendengar, dan juga pengunjung pesta buku UPSI dan juga muallim pada hari ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita disatukan hati-hati kita untuk berada bukan hanya dalam lingkaran suasana ilmu dan juga buku, ya, tetapi juga kita berada di dalam pentas yang akan membicarakan satu tajuk ilmiah yang sangat menarik, yang sangat menarik dan akan dikongsi oleh seorang figure ataupun tokoh yang tak asing di bumi muallim dan boleh kata bumi Malaysia tu lah, bumi mari bumi insya-Allah, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Rozani Ramli. Mungkin sebahagian kita agak bertanya-tanya, dulu selalu nampak Dr. Rozani UPSI, sekarang jarang-jarang. Okey, buat makluman para penonton, para pengunjung, buat masa ini Profesor Madya Dr. Rozani dipinjamkan ke Perlis sebagai rektor di College Masjid Islam Perlis. Ini satu kebanggaan juga sebenarnya, khidmat dan kepakaran yang dimiliki oleh beliau digunakan atau dipinjam oleh institusi lain. Baik, jadi pada hari ini saya kira tak perlu saya nak memperjelaskan yang lebih dalam tentang latar belakang Profesor Dr. Rozani. Cukuplah buku di hadapan ini, para penonton dan para pendengar boleh ingat, boleh cari mengapakah buku ini diletakkan di hadapan kita. Kerana baru ini, buku ini telah menaikkan bukan hanya jabatan kita, fakulti kita di UPSI, bahkan juga dalam bidang dan tajuk yang akan kita perkatakan pada pagi ini. Kita ucapkan tahniah dan juga selamat datang kepada Profesor Madya Dr. Rozani yang masih lagi staf kita di UPSI di atas kejayaan merangkul anugerah tokoh buku negara oleh para guru akademik ilmiah dan juga agama. Alhamdulillah. Baik, jadi para penonton, para pendengar, para pengunjung pesta buku muallim dan UPSI, pagi ini kita nak bicarakan satu tajuk yang menarik berkaitan dengan bidang Prof, berkaitan dengan kepakaran Prof sendiri, dan ini yang lebih dekat dan lebih menarik, lebih manis, lebih manis lah kata ya, kerana dia berkait dengan akademik. Apa dia tajuk dia? Iaitu kita nak bicarakan tentang disiplin ilmu hadis dan kesannya terhadap dunia akademik. Sebelum saya nak serahkan mic ini kepada Prof. Madya Dr. Rozani, saya nak ajak dan mengimbau sedikit kepada penonton, pengunjung forum kita pada pagi ini. Disiplin ilmu hadis ini tidak sama dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain, kan? Kerana dia berakar daripada tuntutan sabda Nabi SAW itu sendiri. Nabi menyatakan dalam Sahih Bukhari, taraktu fiikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnah Nabi Muhammad. Nabi katakan, aku tinggalkan kamu dua perkara, iaitu pertama kitab Allah iaitu Quran, dan yang kedua ialah hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau berpegang kepada dua kitab ini, asas ini,
kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, insya-Allah. Dan dalam riwayat yang lain yang dikata akan kepentingan ilmu hadis ini ialah Nabi kata berbohong kepada aku dalam hadis Nabi tidaklah sama berbohong sesungguhnya pembohongan terhadap diri aku tak sama berbohong terhadap orang lain. Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabahu maq'adahu minan nar atau kama qala. Pembohongan terhadap atas nama orang lain okey, bukan kata boleh buat, tetapi nak gambarkan mudarat hadis Nabi disalah guna nama Rasulullah SAW lebih besar mudarat dan akibatnya. Dan Nabi menyatakan sekiranya sesiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia akan menempah tempat duduknya dalam neraka Allah. Mudah-mudahan bicara forum kita pada pagi ini berkaitan dengan disiplin ilmu hadis dan kesannya terhadap dunia akademik menatijahkan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk kita. Jadi sebagai mukadimah permulaan, Dr. Zaini, kalau selama ini kita melihat perbahasan ilmu hadis dilihat dalam kerangka yang sangat luas, dilihat dalam konteks masyarakat, bagaimana tanzilul hadis, kita nak menyesuaikan tekstual hadis dengan suasana masyarakat di luar. Hari ini kita nak bincang dari segi permulaan topik kita dulu, Ustaz. Bagaimana kita nak analisis hadis dalam perbincangan kita dalam konteks akademik, Ustaz? Kalau boleh Ustaz mulakan dengan sebagai bicara awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Asbi selaku moderator pada pagi ini, yang berusaha Profesor Madya Dr. Rosmilah selaku pengarah pejabat karang mengarang ataupun penerbit UPSI, staf-staf UPSI, pelajar-pelajar, anak-anak pelajar, boleh kata anak lah kot. Saya tengok kat cermin saya punya janggut ni dah berubah dah. Walaupun sebenarnya Ustaz Asbi lagi tua daripada saya. Ustaz Asbi lebih tua tapi dia nampak lebih muda. Saya pun macam jealous sikit dengan dia. Baik. Saya ni kira macam berpoligami. Sebab isteri muda KUIPS, isteri tua adalah UPSI. Jadi bila isteri tua panggil ni, saya memang dia rasa terikat. Jadi saya minta maaf kerana saya terlambat sikit. Sebab kami sampai pukul 9 pagi tadi. Tapi saya menghadap bos saya dulu. Saya menghadap Prof Suryani, TNCPI, kerana ada sedikit perbincangan. Jadi minta maaf lah kan. Pagi-pagi ni lambat pula orang tunggu. Tak elok sebenarnya orang tunggu kita ni. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, cerita pasal buku ni. Buku ni sejarah dia sedikit menarik. Kenapa menarik? Kerana buku ni, tajuk dia ada dalam kepala saya bermula sejak saya sambung pengajian dalam bidang sarjana lagi. Saya Allah Ta'ala takdirkan, ni bukan cerita nak bangga diri tak, tapi nak ceritanya saya bermula dalam ilmu hadis ni lambat berbanding orang lain. Umur saya 25 tahun barulah saya betul-betul tumpu dalam bidang hadis. Sebelum ni saya tumpu dalam bidang syariah. Saya suka bidang-bidang muamalat. Nak jadi banker zaman tu, nak masuk Islamic banking. Tapi bila masuk ke UPSI, masa tu ketua jabatan dia Dr. Misnan. Dr. Misnan ketua jabatan Pengajian Islam. Dia masukkan saya menjadi tutor di UPSI. Asalnya saya student. Masuk nak buat diploma pendidikan. Kan? DPLI. Balik daripada Jordan, masuk kejap jadi pegawai zakat. Tak suka kerja pejabat, rasa macam tak best jadi pegawai, nak jadi pensyarah. Masuklah ke UPSI buat diploma pendidikan supaya boleh jadi pensyarah pensyarah politeknik.
Masuk UPSI, jumpa dengan Ustaz Misnan tengok sijil saya, dia kata awak ni rugi jadi cikgu. Awak jadi pensyarah sinilah, kita pun baru buka jabatan. Saya terbeliak biji mata, saya kata, betul ke ni Ustaz? Dia kata betul. Nanti saya buat temu duga, you masuk. Saya pun masuk. Bila masuk, dah berhenti kerja dekat pegawai zakat. Masa tu bujang lagi kan. Jadi bila gaji 2,500, ada kuliah-kuliah sikit. Tidak sama masa tu kuliah. Walaupun bujang. Masa tu bebas lah ceramah kat Perak ni, orang tak kenal. Pendapatan okey lah kan. Berhenti, masuk tutor, masuk jadi pelajar. Masa tu kena ragging dengan senior. 2 minggu jadi pelajar. Kena ragging lah dengan senior-senior UPSI. Lepas 2 minggu, berhenti 2 minggu, nak tunggu surat tawaran, masuk jadi tutor. Pelajar yang ragging saya dulu jadi student saya. Dia pun masa masuk kelas tu dia tengok saya dalam tu sebab tutor kan. Masa dulu ada tutorial kat UPSI ni, petang. So dia masuk, dia tengok, dia macam rasa salah bilik. Saya kata, you berada di bilik yang betul. Saya telah menjadi tutor di sini. Tapi saya bagi markah dia okey lah. Walaupun dia ragging saya masa tu. Sebelum tu okey. Masuk dalam bidang akademik, saya jadi tutor. UPSI bagi syarat, you ada masa 5 tahun saja untuk habiskan master dan PhD. 5 tahun saja. Kalau tak, jawatan tutor akan ditarik semula, akan dibuang kerja. Jadi masuk, jumpa ketua jabatan Ustaz Misnan. Dia kata, Rozaimi, you bidang syariah, you kena tukar bidang. Sebab orang bidang syariah dah ada ramai. Dr. Akramin, Dr. Anha, masa tu Ustaz lah, Ustaz Akramin, Ustaz Anha, Dr. Zanaria, Dr. Muhammad Noor, masa tu Ustaz lagi. Dia orang tak ada PhD lagi. Kata ramai dah, you cari bidang lain. Saya kata, Ustaz, kenapa tak Ustaz tak beritahu awal-awal? Saya blank, saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya memang bidang syariah. Ilmu hadis zaman tu saya tak minat. Kalau ada subjek hadis, saya akan cuba mengelakkan diri. Kalau elektif memang tak ambil lah. Tapi lah kali saya kata, saya nak buat bidang apa Nak buat bidang Quran, saya tak hafal Quran secara penuh, hafal sikit-sikit je lah. Lama-lama saya kata, okey lah buat bidang hadis. Saya tengok masa tu Mufti Perlis tengah glamour. Saya tengok ceramah dia, macam best kat ilmu hadis ni. Saya pun beritahu kat Ustaz Misnan, saya kata saya nak sambung bidang hadis. Dia pun terbeliak biji mata juga. You betul nak buat bidang hadis ni? Saya kata, saya cubalah Ustaz. Masuk bidang hadis, belajar kat UIA. Akhirnya saya nampak bidang hadis ni ada benda yang penting yang saya tak faham dulu, dan saya kena bagi tahu orang. Ilmu hadis ni penting. Sebab zaman tu orang tak berapa nak bercakap sangat soal hadis ni. Asal ada je hadis orang terima. Jadi ilmu hadis ni ada dua lah. Yang pertama, verification of hadis, macam mana kita nak verify, kita nak mengesahkan hadis. Yang kedua, macam mana kita nak faham hadis. Jadi bila belajar benda tu, dia jadi macam idea untuk tulis buku ni tu dah ada dalam kepala lah. Bila saya baca buku Syekh Al-Qardawi yang meninggal baru ni, rahimahullah, Syekh Qardawi, dia ada satu buku dia tulis, tajuk dia Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Dia ada letakkan beberapa kaedah untuk faham hadis, tapi dia hanya letakkan batu asas. Biasalah dalam mana-mana ilmu, siapa yang mula-mula susun dalam bidang ilmu tu, mula-mula dia menyusunnya, akan ada ruang untuk orang yang datang kemudian untuk tambah dan tambah dan tambah. Jadi bila idea tu dah dalam kepala, saya kata saya kena tulis dalam bahasa Melayu metodologi memahami hadis. Daripada masa tu tahun 2009. Tapi tak sempat nak menulis sebab sibuk dengan master, lepas tu pergi sambung pula PhD. Idea tu dah ada dalam kepala. Jadi bila balik pun tak sempat lagi nak tulis buku. Sibuk dengan ceramah, sibuk dengan kuliah, sibuk dengan forum. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan muncul satu kuman yang memeningkan kita semua, iaitu Covid. Jadi bila Covid muncul, kita semua dikurung. Hidup saya ni boleh kata daripada pagi sampai ke petang, kadang-kadang sampai tengah malam ada program penuh. Jadi bila penuh program tu, kita dah biasa sibuk. Jadi bila sibuk, tiba-tiba kena kurung. Hari tu pakai kain plekat aja dengan t-shirt, menung tengok dinding. Apa aku nak buat hari ni?
Mula-mula 2-3 hari masa PKP lah. Lepas tu saya kata saya kena tulislah buku ni. Sebab apa? Sebab dah janji dengan Prof Su, dah janji dengan Dr. Rosmila. Sebab 2 orang ni datang ke fakulti, minta sebelum PKP datang fakulti, minta saya janji nak terbit dengan penerbit UPSI. So saya pun tulis. Alhamdulillah, saya tulis bulan 3, saya siap tulis bulan 5. Sekejap je tulis. Dah memanglah benda tu dah dalam kepala kan. Tinggal nak jelmakan dalam bentuk tulisan je. Semua tu dah ada dalam kepala saya dah. Lama dah, daripada tahun 2009 dah ada dalam kepala sampai 2000 kita PKP 2020. 11 tahun dah saya duk fikir nak susunan tu, semua dah dalam kepala. Idea, contoh-contoh semua dah ada. Jadi saya siap tulis 2020, hantar. Bila hantar tu adalah sedikit kegusaran. Saya kan orang kontroversi. Kan fakulti dia risau sikit. Dia kata, buku ni nanti kena hentam tak? Saya kata insya-Allah buku ni tak kena hentam, sebab buku ni buku teks, tak ada isu-isu sensitif. Awak bacalah. Isu-isu sensitif tak ada. Memang semua tu berbukti daripada rujukan-rujukan yang lama, rujukan-rujukan klasik. Saya rujuk Fathul Bari, bukan Fathul Bari yang nak bertanding kat Kanga tu. Fathul Bari karya Ibn Hajar Asqalani, Tuhfatul Ahwadhi, Umdatul Qari, semua kitab-kitab syuruh yang ditulis oleh ulama-ulama silam. Saya tak sangka masa dah siap tulis tu, saya terfikir, saya kata buku ni ada market ke? Sebab buku ni tinggi. Buku ni agak tinggi untuk orang awam. Jadi saya kata tak naklah letak cetak banyak-banyak, saya cetak 3,000 je lah. First printing 3,000. Saya letak dalam borang tu 3,000. Lepas tu staf pejabat karang-mengarang, pejabat penerbit telefon saya. Dia kata, "Ustaz, betul ke 3,000 ni?" Saya kata, "Tak apalah, letaklah 5,000." Dia kata, "Dah naik pula." Saya ingat Ustaz silap, bubuh selebih kosong. Biasanya UPSI terbit 300 je. Bila letak 3,000 ni, kami ingat tersalah bubuh nombor, tersalah bubuh kosong. Kan kadang-kadang kita ni salah bubuh titik perpuluhan, nombor tersilap. Saya kata tak apa, kita yakin kita letak 5,000. Sebab saya bincang dengan distributor buku saya, dia kata 5,000 boleh habis jual. Saya kata betul ni? Dia kata betul. Alhamdulillah 2 bulan buku saya habis dijual 5,000, dan kita buat cetakan kedua 3,000. So 8,000 lah dicetak buku ni, Alhamdulillah. Dan saya kira buku ni antara buku yang cetakan dia paling banyak lah dekat pengarang. Alhamdulillah. Allah Ta'ala tutup ruang untuk saya di satu tempat, dia buka tempat yang baru. Ada hikmah, saya pasti Allah Ta'ala itu hakim, Allah Ta'ala itu maha pemberi hikmat. Hikmahnya mungkin Allah nak kurangkan saya berkuliah, berceramah, tetapi nak suruh saya fokus pada benda yang lebih kekal bila saya mati nanti, iaitulah buku. Baik, balik pada isu soalan panjang kan. Bila kita bincang tentang ilmu hadis, saya sebut tadi 2 benda. Hadis ni 2, verification of hadis and understanding of hadis. Understanding hadis. Macam mana kita nak verify hadis, itu langkah pertama, dan macam mana kita nak faham hadis, langkah yang kedua. Okey. Bila kita bincang kesan ilmu hadis dalam akademik, yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat yang menjadi asas bagi penuntut ilmu hadis. Penuntut ilmu hadis kenapa benda ni? Ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman. Biasanya bila Allah Ta'ala panggil orang beriman ni, ayat lepas tu penting, kena dengar betul-betul sebab penting. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kamu satu orang fasik, bila datang kepada kamu satu orang yang tak amanah, tak jujur, bawa berita, fatabayyanu, hendaklah kamu semak, hendaklah kamu cek. Ayat ni jadi asas untuk ilmu hadis. Bacalah mana-mana kita ilmu hadis, akan ada ayat ni. Kerana ayat ni lah menjadi asas, menjadi tiang seri kepada ilmu hadis. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita mementingkan keaslian dan ketepatan maklumat. Kenapa Allah Ta'ala tak kata in ja'akum mu'minun? Bila datang kepada kamu orang yang beriman, maka hendaklah kamu semak beritanya. Allah Ta'ala tak sebut orang beriman. Allah Ta'ala kata fasik.
Apa itu fasik? Fasik orang jahat. Orang yang ada dalam diri dia sesuatu yang menyebabkan kita sangsi. Dia ni jujur ke tak jujur dalam buat berita ni? Maksudnya apa? Kalau orang tu ada tanda-tanda tak jujur, kita tak boleh untuk tolak terus, melainkan kita kena semak dulu. Kerana Islam mementingkan fakta. Islam mementingkan ketepatan maklumat. Orang fasik datang buat berita, orang jahat datang buat cerita, orang tak jujur datang buat cerita, dan kita kena semak. Betul ke tak betul cerita yang dia bawa ni? Kerana kita tidak boleh untuk mengabaikan mana-mana maklumat, buang mana-mana maklumat, sehinggalah kita telah pasti betul-betul maklumat itu salah, boleh kita buang. Sebab itu dalam ilmu hadis ada satu bab yang dipanggil sebagai riwayatul mubtadi'ah, riwayat ahli-ahli bid'ah. Apa itu riwayat ahli-ahli bid'ah? Ahli-ahli bid'ah ni dalam ilmu hadis, bid'ah dalam akidah. Dalam akidah ni ada mazhab selain daripada ahli sunnah. Ada mazhab Syiah, ada mazhab Khawarij, ada mazhab Murji'ah, ada mazhab Mu'tazilah, ada mazhab Qadariyah. Mazhab-mazhab ni mempunyai kepercayaan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga sunnah. Seperti mana golongan Syiah yang percaya Ali lebih mulia daripada Abu Bakar, yang percaya kepada Ali ni sepatutnya menjadi khalifah setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kepercayaan bid'ah. Seperti mana golongan Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat Allah kebanyakannya, walaupun tak semua. Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sedangkan ahli sunnah mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah al-qadim, kalam Allah yang orang kata apa, yang qadim, yang azali. Bila masuk dalam riwayat mubtadi'ah, ahli sunnah daripada kalangan ulama-ulama hadis ni, dia orang buat apa? Dia orang tolak terus ke? Dah. Dalam kitab-kitab rijal, ilmu hadis ni dia ada banyak cabang, walaupun saya sebut tadi asas ni 2 je. Tapi bila kita masuk kepada verification of hadis, ilmu kita nak verify hadis, bawah tu ada cabang. Cabang yang pertama, nak kenal perawi. Nak kenal dulu perawi ni siapa. Di situ ada cabang satu ilmu dipanggil ilmu rijal, ilmu biografi perawi. Dalam ilmu tu ada kitab-kitab yang khusus, Syiar A'lamin Nubala, Tahzibul Kamal, Tarikhul Islam, Tarikhul Baghdad, Tarikh Dimashq. Ada seorang sahabat saya, dia baru dapat duit zakat masa dekat Jordan lah, masa ni zaman-zaman degree lah, saya belajar degree. Dia baru dapat duit zakat daripada negeri Perak. Dapat masa tu kami dapat 4,000 setahun. So bila dapat 4,000 ni, yang mana yang soleh dia akan beli kitab, yang mana yang kurang soleh akan beli handphone, yang mana yang reput dia akan beli PS, PlayStation, zaman-zaman kami dulu lah kan. So dia ni jenis yang soleh lah, beli kitab kan. Saya jangan tanyalah. Cuma dia pergi ke kedai buku, maktabah kan, pergi kedai buku nak beli buku, duit banyak ada 4,000 zaman dulu kira $1,000 lah. Sebab zaman dulu $1 RM3.80, $1,000 lebih. Dia tengok, dia minat sejarah, kami panggil dia Ibnu Hajar, anak batu. Sebab dia pantang pergi tempat-tempat yang bersejarah, dia akan cari batu. Dia siap ada dia punya galeri dekat dalam rumah dia, batu-batu zaman Rom. Sebab Jordan pernah dijajah oleh Rom. Ada shilling-shilling, kira salah tu, dia bawa balik, dia siap kagur balik, benda tu salah dari sudut undang-undang kan, sebab benda tu harta negara Jordan, tapi tak macam mana dia boleh seluduk bawa balik dengan tulang-tulang yang lama, dengan shilling-shilling Rom. Dia jumpa, dia cari, dia minat sejarah. Tiba-tiba ada satu buku tajuk dia Tarikhul Baghdad. Apa maksud Tarikh Baghdad? Ni budak-budak ni ke JPI ke? Ni budak-budak JPI lah ni kan. Saya tak sempat nak ajar adik-adik anak-anak JPI ni kan. Dulu kalau dak ilmu hadis dengan takhrij hadis belajar dengan saya lah. InsyaAllah lepas 3 tahun nanti saya balik UPSI, kita jumpa. Okey.
Tarikh Baghdad dalam bahasa Melayu apa dia? Sejarah Baghdad. Dia minat sejarah. Wah, ini boleh beli. Tarikh Baghdad berpuluh jilid. Dia beli. Bawa balik. Rupanya buku tu bukan buku sejarah. Buku tu buku biografi perawi. Mana-mana ulama yang berasal daripada Baghdad, mana-mana ulama yang masuk ke Baghdad dan meninggal di Baghdad. Dia cerita nama bapa, nama tok, keturunan, nasab, nisbah, mana negara dia masuk, mana negara dia pernah keluar, mati di mana, anak murid siapa, apa hadis yang dia riwayat. Tu je cerita. Berpuluh-puluh jilid. Orang tak baca buku tu, melainkan untuk pengkaji hadis je, nak kenal perawi. Tapi buku tu antara buku yang pernah dihasilkan oleh ulama hadis, nama dia Al-Khatib Al-Baghdadi. Siyar A'lamin Nubala berpuluh jilid, Tahzibul Kamal berpuluh jilid, asal daripada kitab Al-Kamal. Buku-buku ni membincangkan tentang perawi. Dan perawi-perawi yang ada dalam buku tu sebahagiannya terpalit dengan isu-isu bid'ah. Seperti Qatadah. Pernah dengar nama Qatadah? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, anak murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Qatadah ni belajar dengan dengan Anas, sahabat. So Qatadah ni apa dia? Kategori dia tabi'i. Dia tabi'i. Tapi Qatadah ni ada pemikiran dia yang terkesan dengan Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Qadariyah ni satu mazhab bid'ah dalam akidah. Tapi bukanlah dia tokoh besar, cuma dia terkesan sikit sehingga dia terpalit. Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, apabila membahaskan tentang Qatadah, dia kata apa dalam Siyar? Dia kata Qatadah merupakan tokoh yang besar, tokoh yang telah memberi sumbangan yang banyak dalam ilmu hadis dan juga ilmu-ilmu Islam. Mana-mana kesilapan dia di dalam akidah yang kecil-kecil itu, sebenarnya tujuan dia hanyalah semata-mata untuk menyucikan Allah Azza wa Jalla daripada sifat kekurangan. Maka kita pejamkan mata tentang kesilapan dia, kita ambil kebaikan-kebaikan yang dia bawa. Sebab tu kita tengok dalam kitab-kitab ahli sunnah, ada je orang yang dilabel sebagai Qadariyah, yang dilabel sebagai Syiah, sehingga Ibnul Madini, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, mengatakan kalaulah ditinggalkan hadis-hadis orang Kufah lihalit tasyayyu' law turikat ahadith atau kutubu ahli Kufah li ajli tasyayyu' wa turikat ahadith al-Basrah li ajli al-qadar la kharibatil kutub. Dia kata apa? Kalau kita nak buang semua riwayat-riwayat orang Kufah kerana disebabkan mereka itu terkesan dengan Syiah, kalau kita nak tinggalkan riwayat-riwayat orang Basrah disebabkan kerana ada sebahagian perawi yang terkesan dengan Qadariyah, la kharibatil kutub, ilmu-ilmu kitab-kitab hadis ahli sunnah akan binasa, akan hilang sebahagian riwayat-riwayat yang benar hanya semata-mata kerana kesilapan 2-3 orang ni, yang mana kesilapan tu kadang-kadang tak beri kesan pun. Maka sebab tu ulama ahli sunnah dalam bab riwayatul mubtadi'ah mereka tak syarat, tak tolak terus. Mereka letak syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, mereka bukan tokoh yang menyeru manusia ke arah bid'ah. Maksud dia bukan tokoh besar dalam bid'ah. Yang kedua, riwayat yang dia bawa tak menyokong bid'ah dia. Maka syarat ini telah dipastikan untuk tidak mengganggu riwayat yang mereka bawa. So kita dalam masalah berita dan maklumat yang sampai kat kita, kita kena objektif. Akademik pun sama, kena objektif, walaupun datang daripada orang yang kita tak suka. Ni nak belajar dalam bidang akademik, kita tak boleh ada kecenderungan buku ni tak boleh semak, buku ni tak boleh rujuk. Pasal apa tak boleh rujuk? Sebab buku ni dia rujuk dalam kitab Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni Wahabi, Ibn Taymiyah ni sesat. Kita rujuk bukan dalam semua benda. Pertama, Ibn Taymiyah sesat tak sesat ni perbahasan lebih panjang. Cuma dalam dunia akademik, dalam tesis-tesis, pandangan Ibn Taymiyah dinukil. Takkanlah semata-mata nak nukil pendapat Ibn Taymiyah terus buku kita, kajian kita jadi tak betul. Kita kena tengok dia nukil dalam bab apa. Saya bukan setuju semua perkara yang Ibn Taymiyah sebut.
Ada benda yang kita berbeza dengan dia, tapi ada kecenderungan tu. Mana-mana kajian yang rujuk Ibn Taymiyah, yang rujuk Ibnul Qayyim, maka kena tolak. Saya TC PhD dalam Ibnul Qayyim, saya kaji pemikiran Ibnul Qayyim. Ada yang kata, dia ni kaji Ibn Qayyim, confirm lah sesat. Saya kata pelik, sebab Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyah tokoh dalam mazhab Hanbali, walaupun kita tak setuju, tapi mereka ada sumbangan. Ibn Taymiyah melahirkan Zahabi, Ibn Taymiyah melahirkan Al-Mizzi, Ibn Taymiyah melahirkan Ibn Abdul Hadi. Semua ini tokoh-tokoh besar dalam dan Ibn Kathir yang bermazhab Syafi'i. Tafsir, jazakallah khair Ustaz. Ahsanallahu ilaik. Maksudnya dalam ilmu hadis kita mementingkan ketepatan data dan fakta. Itu yang diguna pakai dalam bidang akademik. Ada panjang ini. Boleh ke Ustaz? Kita mencelah boleh ya? Boleh sila. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Kalau kita biarkan Dr. Zaini, saya ingat forum kita tak akan terhenti pada jam 12. Bukan kata nak mengikat daripada awal. Saya nampak fokus dan keterujaan para penonton, pengunjung, pendengar pada hari ini sangat menarik. Dan Dr. Zaini bagi saya baru masuk year 1, year 2 baru ni. Dia cerita soalan saya tentang hadis dan bagaimana kesan terhadap akademik. Dr. Zaini baru sentuh tentang bagaimana asas hadis dulu, verification dan cara understanding dia dulu. Tapi kita mungkin Dr. Zaini sambil saya tanya soalan berikutnya, Dr. Zaini boleh sambung dan juga boleh masuk sekali persoalan-persoalan insya-Allah ya. Boleh. Tapi para penonton pendengar jangan putus lagi. Kita mencelah ni bukan kerana nak anti climax. Maksudnya supaya kita harapkan dalam tempoh 1-2 jam ini para penonton, para pendengar selain faham tajuk yang kita nak bahas tentang analisis ilmu hadis dan kesadaran akademik, kita nak juga tahu bagaimana cabaran nak ajak orang supaya faham cinta hadis Nabi ini bukan hanya dalam kerangka masyarakat awam biasa. Kita nak bawa ilmu hadis ni dalam suasana akademik, diwacanakan, dibincangkan, sehingga adik-adik pelajar yang datang pada hari ini yang selama ini mungkin ada satu sentimen yang Ustaz sebut tadi. Ulama dulu kena tuhmah cukup banyak, dikecam sebagai sesat, Qatadah tadi dianggap sebagai qadariyah dan sebagainya. Kita nak hari ini Ustaz, mungkin kalau sentuh juga, sudah tentu Ustaz cabaran yang cukup banyak. Bila sebut nak bawa hadis dalam akademik ni, ya, tak semua mesti kat Malaysia Ustaz offer Ustaz bidang hadis Ustaz. Dan kita ketandusan orang bidang hadis. Orang hadis hadas banyak Ustaz. Tapi untuk hadis tak banyak. Jadi mungkin boleh Dr. Zaini juga kongsi dengan kita bagaimana nak menghadapi cabaran nak bawa disiplin ilmu hadis dalam akademik. Silakan. Okey. Pertama sekali, ilmu hadis ni satu ilmu yang bagi saya baru jika nak dibandingkan dengan ilmu-ilmu agama yang lain yang telah bertapak di tanah Melayu. Tuan-tuan boleh semak dekat pondok-pondok, kebanyakannya ilmu hadis yang diajar adalah asas, ulumul hadis. Biasanya mereka akan baca matan Baiquniyah. Ya, matan Baiquniyah. Yang mana matan Baiquniyah ni asas. Belum naik lagi ke Nuzhatun Nazar Ibn Hajar, belum naik lagi ke Muqaddimah Ibn Salah, belum naik lagi ke Fathul Mughith, belum naik lagi kepada ilmu ilal seperti An-Nukat ala Kitab Ibn Salah yang ditulis oleh Ibn Hajar dan juga Zarkashi, belum pergi lagi kepada Syarah Ilal Al-Imam At-Tirmidhi yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali, belum lagi bincang tentang ilal Ibn Abi Hatim dan juga ilal Ad-Daraqutni. Saya masuk bidang hadis lambat, so masa dekat UIA tu saya nganga lah juga. Lepas tu bila nak sambung PhD ni, kalau nak jalan mudah, buat je lah kat Malaysia. 3 tahun dapat PhD, jadi doktor. Tapi saya tengok diri saya. Saya kata saya nak jadi doktor dalam bidang hadis. Saya punya asas ilmu hadis pada masa itu belum cukup kukuh bagi saya. Sebab di UIA itu bagus beri pendedahan, tapi saya nak sesuatu yang kukuh, foundation yang kuat dalam bidang hadis. Saya pun semak mana tempat aku nak pergi ni, nak pergi belajar hadis. Jadi kalau ikut dekan zaman tu disuruh pergi US, Temple University. Chicago.
Saya tak tahu apa universiti tu, University of Chicago tak silap, ataupun dia kata pergi Temple. So dekan saya orang sejarah masa tu. Saya tahu hasrat dia tu nak jadikan saya terbuka sikit. Dia tak nak orang yang jumud. Pergi tengok negeri barat, dia kata. Profesor Adnan Nawang, moga Allah Ta'ala pelihara dia, orang yang banyak berjasa pada saya. Tapi saya kata kat dia, Prof orang konten, saya juga orang konten. Dia orang sejarah. Prof orang konten, saya juga orang konten. Kita bukan orang pendidikan, walaupun universiti pendidikan, tapi kita orang konten, Prof. Saya dalam bidang ni baru, Prof. Konten saya tak kuat lagi. Izinkan saya pergi ke negara Arab sekali lagi, Prof. Dia pun tanya, you nak pergi mana? Saya nak pergi ke Jordan, Prof. Kenapa you nak pergi sana? Jordan, Prof, sistem dia sama macam US, PhD dia sama macam US. So saya tunjuk kat dia sistem, kena ambil subjek, kena lalui comprehensive examination, lepas tu baru boleh tulis thesis. Lepas tu dia setuju, saya pun pergi. Jadi bila saya pergi ke Jordan tu, masuk kelas, kami diajar dengan ilmu ilal, 2 subjek. Bedah buku ilal, syarah ilal Tirmizi untuk 1 subjek. Satu lagi, bedah kitab ilal Imam Daraqutni dan juga ilal Ibn Abi Hatim. Ilal ni satu subjek yang sangat-sangat tinggi dalam ilmu hadis. Kita nak kenal pasti penyakit bagi riwayat. Jadi bila saya dah belajar tu, saya rasa macam okey, saya dah confident sikit. Saya rasa alhamdulillah, ilmu ni bagi saya mencukupilah untuk saya turun ke masyarakat. Cuma bila turun ke masyarakat, kita nak bagi masyarakat faham apa dia. Dalam ilmu hadis, tak semua benda kita kena verify. Tak semua benda kita kena verify. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW dah sebut. Nabi kata apa? Nabi kata, hadithu an ahlil kitabi wala haraj. Mula Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah wa hadithu an ahlil kitabi wala haraj fa innahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala, Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun 1 ayat. Wa hadithu an ahlil kitabi wala haraj, ceritakan berita-berita yang sampai daripada ahli kitab yang sebelum kamu. Dalam istilah syar'i kita panggil Israiliyat. Biasa dengar perkataan Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Cerita-cerita yang disampaikan kepada kita melalui jalur-jalur orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi yang sebelum ni Yahudi, sebahagian daripada mereka masuk Islam, seperti Ka'ab al-Ahbar, seperti Wahab bin Munabbih. Mereka ni asalnya agama Yahudi, agama ahli kitab, kemudian convert masuk Islam. Sebahagian cerita yang mereka ceritakan adalah apa yang mereka cedok daripada berita-berita kitab-kitab lama yang sebahagiannya datang daripada benda yang tak ada sumber yang diketahui. Nabi kata apa? Wa hadithu an ahlil kitabi wala haraj. Boleh cerita ahli kitab, tak ada masalah. Tapi siapa yang tipu berdusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Maksudnya apa ni? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seorang tokoh hadis, tokoh fiqh, imam mazhab Syafi'i, dia tulis satu kitab Ar-Risalah. Dia tulis satu kitab Ar-Risalah, dia bahas hadis ni. Subhanallah, perbahasan Imam Syafi'i sangat detail. Kalau kita baca hadis ni, kita akan nampak yang surface je lah. Apa dia? Nabi suruh sampaikan apa saja daripada dia, walaupun 1 ayat. Nabi suruh cerita tentang cerita-cerita ahli kitab. Siapa dusta atas nama Nabi, tunggu tempat kat neraka. Tengok perbahasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, Nabi SAW mengarahkan kita untuk sampaikan walaupun 1 ayat daripada dia. Ini satu lesen. Lesen menyampaikan sesuatu daripada Nabi. Kita ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab untuk sampaikan ajaran Nabi SAW. Tapi lesen ni lesen mutlak ke? Tak. Lesen ni bukan lesen mutlak. Lesen ni dia ada dia punya caveat, dia ada dia punya syarat. Di hujung tu,
Siapa berdusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Maksudnya, bila nak sampaikan hadis daripada Nabi SAW, kena pastikan benda tu tepat, kena pastikan benda tu sahih. Sebab tu Ibn Hibban, dalam Sahih Ibn Hibban, dia kata apa? Dia kata bab wajib masuk neraka bagi orang yang sebar hadis dalam keadaan dia tidak tahu status. Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan, sesiapa yang menyebarkan hadis dalam keadaan dia tak tahu statusnya, walaupun hadis itu sahih, dia tetap dikira bersalah, kerana dia telah sebar sebelum dia tahu punca. Tapi Nabi sebut apa kata Imam Syafi'i? Nabi sebut di hujung tu, di tengah-tengah tu, Nabi kata boleh cerita tentang cerita-cerita Israiliyat. Maksudnya Imam Syafi'i kata, dalam masalah ni ada dua kategori berita. Berita yang pertama, berita berkaitan Nabi. Selagi mana tak diketahui sahih, jangan cerita. Berita yang kedua, berita yang berkenaan dengan Israiliyat. Berita yang berkenaan dengan Israiliyat ni, selagi mana kita tak tahu ia tipu, boleh sebar. Faham? Faham tak? Saya ulang di sini, lepas apa ni? Dalam hadis, sesuatu yang tidak diketahui kesahihannya tak boleh sebar. Selagi kita tak tahu sahih ke tidak, jangan sebar. Tapi dalam berita Israiliyat, selagi mana kita tak tahu ia bohong, boleh sebar. Sebab dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah ditanya tentang Israiliyat. Dia kata apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kata mereka betul, jangan kata mereka bohong selagi tak pasti. Dengar boleh, percaya jangan. Boleh tak cerita? Sebab tu dalam kitab-kitab tafsir ada sebahagian Israiliyat diceritakan. Kenapa? Sekadar untuk bercerita. Sebab tu saya sebut tadi, bukan semua maklumat kita perlu verify. Maklumat yang perlu disahkan dalam akademik ialah maklumat yang ada kesan dia pada mana-mana pihak. Walaupun seorang ada kesan, dan kita verify. Tapi kalau setakat maklumat yang tidak ada kesan pada mana-mana individu, yang ni kita tak verify pun tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pernah dengar cerita sang kancil dan buaya? Pernah dengar? Sang kancil dan buaya. Ini zaman saya kecil-kecil lah, zaman adik-adik ni saya tak pasti. Dia orang ni tengok apa kartun-kartun, mungkin kartun-kartun yang apa, yang tak besar-besar tu, apa Ipin dan Ipin. Saya pun kesian bila dia orang nak besar. So, cerita-cerita yang ada dalam Upin dan Ipin, cerita-cerita yang ada dalam dongeng-dongeng rakyat, perlu verify ke? Tak perlu verify, kerana dia tak ada kaitan dengan orang. Dia hanya cerita. Entah betul, entah tidak. Cerita hang tuah. Kan? Hang tuah ke hang tua? Ada khilaf di kalangan ahli sejarah. Siapa yang kaji boleh lah. Tapi kita boleh tak cerita pasal hang tuah? Kalau tidak melibatkan mana-mana individu akan terkesan dengan maklumat tu, kita boleh cerita. Hang tuah ni laksamana, walaupun buktinya belum tentu ada. Tapi hearsay, cerita dan cerita, benda ni kita tak verify pun tak apa. Sebab apa? Dia tak ada kaitan undang-undang, dia tak ada kaitan pegangan agama, dia tak sentuh hak orang. Jadi sebab itu adilnya ilmu hadis ni, dia berikan sifat keinsanan pada ilmu tu, yang mana manusia ni dia bukan boleh nak verify semua benda. Tu satu. Yang keduanya, ilmu hadis dia pentingkan tentang kesahihan sumber dari sudut pembawa cerita. Yang ni kajian-kajian moden dok sebut. Mungkin kajian dulu mungkin tak berapa nak ambil penting. Kajian dulu dia akan tengok dokumen, sesuatu yang bertulis, tulisan di dinding gua, kan? Tapi ilmu hadis dia advance lagi ke depan, bukan hanya sekadar catatan di dinding gua. Dia nak tahu siapa yang tulis di dinding gua. Sebab orang zaman sekarang, katalah 500 tahun akan datang, ada orang nak kaji tentang tamadun kita, betul?
Yang duduk di dalam gua zaman kita ni siapa? Mungkin Mak Pep lari daripada polis, tak ada buat apa, duduk dalam gua. Bawa pen sikit, tulis kat dinding gua. Adakah tulisan dia valid? Tulisan dia tak valid. Sebab dia pun tulis masa tengah haid. Tak? Sebab tu ilmu hadis, dia bukan hanya tengok fokus kepada isi kandungan, tetapi dia fokus kepada, sebelum itu dia fokus kepada credibility penulis. Penulis tu kena adil dan amanah dulu, sebelum kita nak nilai dia punya tulisan. Dan bila katalah dia credible, dia orang baik, dia orang jujur, tak bermakna kita terima riwayat dia bulat-bulat. Saya nak sebut, Imam Daraqutni ada tulis satu kitab. Saya minta maaf kalau tak tersusun idea saya ni, sebab pagi ni sampai-sampai baru saya tahu tajuk. Jadi saya bagi ni maklumat apa yang ada dalam kepala saya je lah. Al-Imam Daraqutni ada satu kitab, tajuk dia Gharaibu Malik. Imam Daraqutni, biasa dengar Sunan Daraqutni? Nama Daraqutni ni biasa dengar lah kan? Ulama hadis. Dia tulis satu kitab, tajuk dia Gharaibu Malik. Dia himpun hadis-hadis yang Imam Malik riwayat seorang-seorang dia je. Dan sebahagian daripada riwayat tu tak sahih, sebahagiannya sahih. Imam Malik ni siapa? Kenal Imam Malik? Bukan Imam Malik kat kampung kita tu. Bukan Malik yang berlakon kayak gangster tu. Tok Guru Imam Syafi'i. Iza zukiral ulama famalikun najm. Bila disebut ulama-ulama, maka Imam Malik tu seperti bintang ketinggiannya. Hebat Imam Malik ni. Guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik ni hebat orang dia. Tapi walaupun dia hebat, kan dia manusia. Kadang-kadang dia tersilap, kadang-kadang dia terlupa. Ilmu hadis, bila dia verify perawi ni sebagai orang yang berkredibiliti, mereka tak terima terus. Mereka akan tengok dulu riwayat dia. Tengok, dia silap ke tak? Riwayat dia betul ke tak? Sebab manusia kan dia silap, kadang-kadang lupa, kadang-kadang nyanyuk. Dan ulama-ulama hadis akan tengok. Sebab tu ada satu kisah. Maklumat banyak dalam kepala saya ni, saya nak susun sikit-sikit. Ada satu kisah, Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in. Mungkin ada sebahagian yang biasa dengar kuliah saya, dia dengar kisah ni, pernah dengar. Kisah ni diceritakan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam muqaddimah kitab dia Al-Majruhin. Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in. Biasa dengar nama Imam Ahmad? Ahmad bin Hanbal kan? Pengasas mazhab Hanbali. Dia ulama hadis. Dia ada seorang kawan nama dia Yahya bin Ma'in. Orang ulama hadis, dua orang. Dia orang pergi jumpa dengan Fadl bin Dukain. Seorang ulama hadis. Nama dia Fadl bin Dukain. Fadl bin Dukain tokoh hadis besar zaman tu. Tapi dia dah tua. Dia orang nak kena semak, dia ni dah nyanyuk ke belum? Sebab dah tua. Jadi dua orang ni sebelum nak jumpa Fadl bin Dukain, dia orang jumpa dulu dengan khadam Fadl bin Dukain. Dia panggil khadam, sekejap. Yahya bin Ma'in kata, kau ambil kertas ni, kertas tu ada tulisan hadis. Ada hadis, beberapa hadis dalam tu. Kau ambil lembaran ni, kau pergi selit masuk dalam buku tok guru kau, Fadl bin Dukain. Dia tanya nak buat apa? Kita nak check dia ingat ke tidak. Dia pun ambil masukkan. Dua orang ni masuk jumpa Fadl bin Dukain. Dia kata, Syekh, kami datang nak belajar hadis. Boleh Syekh baca berapa hadis kat kami? Dia pun panggil, khadam, tolong ambil buku saya, buku hadis. Khadam tu pun ambil beserta dengan lembaran tambahan. Yang mana lembaran tambahan tu bukan hadis dia. Bukan hadis dia. Dia pun baca. Yahya bin Ma'in duduk atas katil, Imam Ahmad duduk atas kursi. Dua orang dengar hadis. Fadl pun baca sampai lembaran tambahan. Sampai dekat lembaran tambahan tu, Fadl bin Dukain tengok. Sebab zaman dulu dia buku bukan cetak macam ni. Zaman dulu buku tulisan tangan. Dia tak kepilkan pun kan. Dia boleh dimasukkan mana-mana. Sampai kat lembaran tu, dia pun tengok. Ni bukan hadis saya, dia kata. Maksud dia ingat, ni bukan hadis saya. Dia pun tengok Imam Ahmad. Muka kau muka orang beradab. Kau tak buat benda ni. Dia tengok Yahya bin Ma'in. Ni mesti kau punya kerja. Dia tendang Yahya bin Ma'in. Dia tendang, jatuh katil.
Yahya bin Ma'in pun bangun. Dia bangun, dia kata, jazakallahu anil islami wal muslimin, moga Allah memberikan engkau balasan yang baik sebagai khidmat engkau kepada orang Islam dan khidmat engkau pada agama Islam. Terajang tu dia dapat sebab apa? Sebab dia nak check Fadl ingat ke tidak. Alhamdulillah dia masih belum nyanyuk. Dan kena terajang tu dia syukur sebab tokoh besar hadis masih lagi okey ingatan dia. Bayangkan. So akademik hari ni berdiri di atas ni lah. Verification of information, kita verify. Setelah kita tengok credibility dia betul, dia memang dalam bidang dia, dan kita tengok apa yang disampaikan betul ke tidak. Mana kita nak tahu yang disampaikan betul ke tidak? Dan kita buat muqaranatul riwayat. Dalam ilmu hadis ada satu bab dipanggil syadz, Ustaz. Syadz, riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang baik, riwayat orang yang ingatan dia baik, tapi bercanggah dengan majoriti perawi yang lain. Riwayat ni dhaif, kita panggil syadz, ganjil. Macam mana kita nak tahu riwayat tu ganjil walaupun perawinya okey? Bila kita buat muqaranah, kita buat perbandingan dengan riwayat orang lain. Daripada guru yang sama, anak murid ni kata apa, anak murid ni kata apa, kita akan banding riwayat. Mana yang berbeza? Dia ni syadz. Dia ni syadz, dia ni ganjil, riwayatnya akan dihukum dhaif. Dalam istilah ilmu akademik hari ni, kita panggil apa? Cross reference. Kita akan buat rujukan silang. Satu kita baca, kita kata betul ke dia nukil macam ni, kita akan tengok yang lain. Kita akan tengok sumber lain. Digunakan dalam akademik. Cuma cabaran yang Ustaz Hasbi sebut cabaran. Cabaran kita hari ni adalah kita tak ramai orang hadis. Itu je. Kalau ada orang yang belajar bidang hadis pun tak semua berani nak bercakap. Yang mesej kat saya ramai. Dia kata, Syekh teruskan Syekh. Kami sokong daripada belakang. Tapi nak ke depan tu dia tak berapa nak ada confidence sebab kecaman tu tinggi. Tapi alhamdulillah, sehari demi sehari, sehari demi sehari, orang dah boleh terima. Orang dah mula terima. Hari ni kebanyakannya orang akan tanya, bila masuk dalam kuliah agama, ada benda-benda yang pelik, dia orang akan tanya, Ustaz, hadis ni sahih ke tak? Sampai kadang-kadang kita pun tak larat nak semak. Sebab tu saya buat dengan tim saya buat semakhadis.com. Ini sebahagian daripada produk UPSI bersama dengan Telekom Malaysia, bersama dengan penderma-penderma yang lain. Kita berjaya kutip hampir 1 juta untuk bangunkan laman web ni, semakhadis.com. Nanti boleh tengok, ada dalam bentuk apps, ada dalam bentuk laman web, free of charge. Type je apa, kita dah ada 17,000 hadis dalam database, dhaif dan palsu. Kita sekarang buat yang sahih pula, dalam proses terjemahan hadis yang sahih dengan grant yang bernilai 200,000. Doakan kami akan cuba untuk memartabatkan ilmu hadis dan bawa disiplin ilmu hadis dalam masyarakat. Dan benda tu dah ada kesan, cuma perlu ramaikan orang yang belajar hadis. Sebab tu saya kata orang belajar hadis kena ramai. Adik-adik pelajar kan, anak-anak habis degree ni jangan berhenti di sini saja, sambung. Mungkin sambung dalam bidang konten, ambil bidang hadis, kerana bidang hadis terlalu banyak ruang untuk kita kaji, terlalu banyak gap kajian yang boleh kita tulis tesis. Tulis, kaji, jadi ilmuwan hadis, semarakkan ilmu hadis. Bila ramai yang bercakap, insya-Allah ilmu ni ataupun disiplin ni akan memartabatkan semula agama kita. Kita tak akan jumpa lagi dah riwayat-riwayat yang memalukan agama. Kadang-kadang ada riwayat-riwayat yang diceritakan dalam kuliah memalukan agama kita. Kan? Benda-benda yang pelik-pelik yang tak sepatutnya dicerita dalam meja kuliah pun diceritakan. Kita tak mau benda ni berterusan. Kita nak penceramah-penceramah yang bila dia berceramah di meja kuliah, dia verify maklumat yang dia nak cerita, bukan asal boleh saja. Kesedaran tu kena ada. Seperti mana dalam bidang sains kena ada eksperimen dan bukti, dalam bidang sejarah kena ada dokumen yang diiktiraf, dalam ilmu agama juga perlu. Kerana hadis ni masuk dalam semua bidang agama. Dalam fiqh masuk, dalam tafsir masuk, dalam hadis lagi lah masuk. Dalam akidah pun mestilah masuk. Hadis adalah kunci bagi ilmu agama. Ilmu hadis adalah langkah sebelum nak buka pintu ilmu agama tu. Itulah Ustaz.
InsyaAllah, jazakallah khair. Terima kasih Profesor Dr. Ruzaimi, Profesor Mahdi Dr. Ruzaimi atas ulasan soalan yang kedua yang sebenarnya persoalan pertama yang saya ingat belum ditamatkan lagi. Kita sambung dengan persoalan kedua dengan cabaran apabila kita cuba nak bawa disiplin ilmu hadis di dalam akademi yang sudah tentu cabaran cukup banyak Ustaz ya. Kita tengok perjuangan para ulama terdahulu, bagaimana mereka menjaga, bagaimana mereka ini bahkan mengembara. Saya teringat Ustaz sebut Imam Ahmad bin Hanbal, Baqi bin Makhlad kan yang datang daripada Andalus. Baqi bin Makhlad yang begitu jauh datang mengembara semata-mata ini mengambil ilmu hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kesungguhan yang begitu, orang kata kalau nak dibandingkan usaha kita ini, kemudahan cukup banyak. Tak perlu nak cari lembaran-lembaran, bahkan ada web lagi. Cuma hari ni Ustaz yang mungkin Ustaz boleh sentuh juga lah. Orang kata pula kalau bawa ilmu hadis yang berkembang hari ni dan mudah, dia kata orang akan kata macam-macam juga yang Ustaz sebut tadi lah. Label-labelnya, ataupun kata Ustaz kalau cek hadis dengan sistem ni dia tak jadi kita muhadis, jadi muhaddis. Hadis je kan. Jadi bagaimana kadang-kadang kita nak buang sikit kebimbangan anak-anak muda kita, pelajar-pelajar JPI, pelajar UPSI ni, yang Ustaz tadi kata ilmu hadis dia menjadi pencetus, dia menjadi penghubung kepada keindahan dalam mengkaji, dia menjadi pencetus kepada dorongan disiplin ilmu-ilmu bidang yang lain. Kalau boleh Ustaz kongsikan sikit daripada konteks kelebihan agama itu sendiri, jaminan Allah beri kepada orang yang mendaulatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mungkin kelebihan-kelebihan lain sehingga dorongan ini menjadikan mereka cinta nak analyse hadis, cinta nak verify hadis, dan cinta nak sebar hadis Nabi yang benar. Silakan Ustaz sikit lagi. Baik. Kalau kita tengok dalam sejarah, Ustaz Azbi dah sebut sikit tadi, tu seronok ni bila ada moderator dalam bidang agama, kita boleh share maklumat, kita boleh tambah-tambah apa yang kita mungkin terlupa dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Saya teringat ada satu kisah seorang ulama hadis daripada Andalus. Aku tak silap saya Yahya Al-Laythi. Yahya dia mengembara pergi ke Madinah nak jumpa Imam Malik. Sebab Imam Malik terkenal sebagai orang yang menulis Muwatta Malik. Tiba-tiba masa tengah belajar tu, dengar kuliah tu, orang bising kata ada gajah dekat Madinah. Gajah hadir kat Madinah, kan rare kan? Gajah biasa kat Afrika. Tiba-tiba ada gajah kat Madinah. Jadi orang semua pergi tengok. Dia tak pergi. Tu orang tanya, kenapa kau tak pergi? Dia kata, aku datang sini sebab nak jumpa Imam Malik, bukan nak jumpa gajah. Itu satu. Yang keduanya, ada ulama hadis yang bila dia orang belajar hadis, dia orang tak makan berminggu, hanya minum saja. Ini diceritakan dalam Muqaddimah Ilal Ibn Abi Hatim. Dia kata mereka menuntut ilmu hadis sebab terlalu sibuk, tak sempat makan, minum. Tiba-tiba satu hari tu Syekh kata dia tak sihat. Dia kata, ini time untuk kita pergi makan. Dia orang pun, sebab kelas tu kat Mesir ni terkenal dengan ikan, Sungai Nil beli ikan. Belum sempat nak masak, Syekh sihat pula, dia buka kelas, tinggal ikan pergi hadir pula kelas. Kita bila di ikan tinggal kelas kan. Dia orang ada kelas tinggal ikan. Dan musim tu musim sejuk, ikan tu dia bertahan. Jadi dia orang sambung kelas sehingga bila dia orang balik, ikan tu dah hampir-hampir nak busuk dah. Dia orang makan ikan tu dah keadaan mentah. Sebab dia orang takut duit tak ada. Dia orang takut kalau masak tak sempat, bahan-bahan tu akan melambatkan proses, ikan tu akan jadi busuk. Dia makan mentah. Yang kedua. Yang ketiga, ada satu kisah Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, dia orang kata apa, duduk dalam rumah, anak murid duduk kat luar, bincang sama-sama anak murid. Dia panggil muzakarah hadis. Dia orang ingat balik riwayat-riwayat yang dia orang baca, yang dia orang pernah ambil. Syu'bah dengar satu orang anak murid baca hadis tak betul, baca sanad tak betul.
Dia keluar, dia lempang anak murid tu. Saya ingat boleh buat aku lepas ni kan? Tetapi adik-adik, anak-anak jangan buat lah. Untuk anak sendiri boleh kan? Tendang dah kena, lempang pun dah kena. Dia lempang anak murid tu sebab apa? Dia kata aku baca hadis salah, dan kau senang hati baca hadis salah. Kau nak tahu tak, aku nak dapatkan riwayat yang betul untuk hadis ni, aku terpaksa mengembara daripada Iraq pergi ke Mekah, lepas tu pergi pula ke Madinah, lepas Madinah pergi pula ke negeri Iraq balik. Mengembara bukan dekat. Iraq dengan Madinah, Iraq dengan Mekah, sangat jauh untuk mendapat riwayat yang betul. Hari ni kau boleh baca yang salah. Ambil lempangan tu. Kenapa mereka begitu bersungguh? Yahya bin Ma'in umpamanya, masa dia mula menuntut ilmu hadis, dia ada dia jutawan sebab bapak dia kaya, dapat harta pusaka juta dirham. Kata saya sejuta dirham kot. Tapi waktu dia menuntut ilmu hadis, dia mengembara ke sini dan ke sana, dia tak kerja sebab dia menjadi pelajar, dia menjadi orang yang miskin, sehingga selipar dia pun dia nak gadaikan untuk membuat belanja, untuk berkelana. Kadang-kadang kita heran, ada ulama hadis yang masa tua tak ada kawan. Ulama hadis bila tua tak ada kawan. Pasal apa tak ada kawan? Macam mana nak ada kawan? Perawi ni dia kata lemah, perawi ni dia kata penipu, perawi ni dia kata pendusta. Akhirnya tak ada kawan. Dia sanggup hilang kawan kerana nak menjaga authenticity of din, keaslian agama, autentik agama ni. Kenapa mereka begitu bersemangat? Persoalannya, kenapa mereka begitu bersemangat? Kerana di sana ada satu riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan ganjaran yang besar bagi orang yang menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Saya bacakan dua. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Agama ini akan dipikul, ilmu agama ni akan dipikul oleh orang-orang yang baik di kalangan mereka, yang mana kerja mereka adalah menafikan daripada agama, buang daripada agama ni tahrif al-ghalin, penyelewengan orang yang melampau dalam agama, wa intihal al-mubtilin, anutan orang-orang yang nak membatalkan agama ni, wa ta'wil al-jahilin, dan takwilan orang yang jahil. Yang mana ilmu ini akan ada golongan yang baik yang disebut dalam hadis orang yang baik. Orang yang baik ni kerja dia tiga ni. Macam mana nak buang tiga ni? Kembali kepada keaslian agama. Kerana keaslian agama tak ada penyelewengan, keaslian agama tidak ada pembatalan, keaslian agama tidak ada kejahilan, maka ulama hadis termasuk. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang hampir sama, Nabi kata apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan sentiasa ada satu kumpulan kecil daripada kalangan umat aku yang sentiasa zahir dan berdiri di atas kebenaran. Mereka nak dapatkan kelebihan ni. Kelebihan menjadi orang yang dipuji oleh agama. Itu satu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ni, Nabi kata, naddarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami', farubba muballighin aw'a min sami', atau kama qala. Hadis ni ada ulama ada bincang sikit tentang status dia, tapi sebahagian ulama mengatakan ia hasan bi ta'addudi turuq, dengan jalur-jalur yang banyak. Nabi kata apa? Nabi kata naddarallahu mra'an sami'a maqalati. Moga Allah menceriakan orang. Naddarallah ni daripada perkataan nadara, nadarah. Nadarah bermaksud keceriaan, termasuk wajah lah. Moga Allah menceriakan wajah orang-orang yang mendengar kalamku. Wa wa'aha, kemudian dia mengingatinya ataupun memahaminya. Wa hafizaha, dan dia menghafalnya. Wa addaha kama sami', dan dia menyampaikannya kepada orang lain
sampaikan itu seperti mana yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farubba muballighin aw amin sami'. Mudah-mudahan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Nabi janji keceriaan wajah orang yang berada dalam bidang hadis. Orang yang dengar kalam Nabi, orang yang faham kalam Nabi, orang yang sampaikan, yang hafal kalam Nabi dan menyampaikan kalam Nabi ni, wajah mereka ceria di hari akhirat dan mungkin juga kat dunia. Cuba tengok orang belajar hadis, ceria tak muka dia? Ni tak pakai bedak ni. Keceriaan tu maksudnya di akhirat nanti Allah Ta'ala akan berikan keceriaan wajah. Sebab apa? Sebab dalam ilmu hadis ni, kita khidmat untuk Nabi. Kita baca sejarah macam mana Talhah bin Ubaidillah mempertahankan anak panah dan tombak dan lembing yang nak sampai ke jasad Nabi. Dia tahan dengan tangan dia. Kita dengar dalam sejarah ada sahabat yang sanggup mati untuk Nabi. Hari ini Nabi dah tak ada. Nabi dah wafat. Kita tak mampu nak pertahankan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ada? Kita pertahankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara untuk kita khidmat. Itulah cara untuk kita berkhidmat dengan Nabi SAW. Cabaran memang ada. Cabaran orang duk hentam macam-macam. Labeling jangan cerita. Saya sebelum ni, macam-macam labeling orang bagi. Type aja dekat Google, Dr. Rozaimi, dia akan ada di belakang. Label-label orang bagi kat saya. Ataupun Dr. Rora, akan ada orang bagi label-label. Kat Google, dia ada suggestion lagi. Dia suggest untuk kita. Cuba try kat Google kan. Tapi saya anggap itu benda yang tak wajar untuk menjatuhkan saya. Bahkan saya ambil itu sebagai satu semangat. Saya nak buktikan bahawasanya ilmu hadis ini adalah satu ilmu yang bernilai. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mana-mana manusia yang nak buat perubahan, nak mengembalikan agama kepada asal, nak menghidupkan sesuatu yang telah lama ditinggalkan, ia memerlukan kepada pengorbanan. Ini benda biasa. Kita nak naik gerek. Orang Perlis panggil gerek. Tahu gerek? Ada orang Perlis ni? Tak ada orang Perlis Ni Ustaz Ali tahulah gerek kan? Tahu gerek Ustaz Ali? Ustaz Ali tak tahu gerek. Gerek ni basikal. Basikal. Tahu basikal? Orang Perak panggil basikal. Saya ni dah duduk kat Perlis 10 bulan ni, dia kadang-kadang dia tertukar sikit bahasa tu kan. Dia hilang sikit Perak tu. Sebab tu bila Usi panggil kena datang. Sebab dia nak purekan juga bahasa Perak tu. Okey. Basikal, orang Perak panggil basikal. Kita nak kayuh basikal, sebelum nak laju, kita kena menghadapi kayuhan pertama yang berat berbanding kayuhan yang ke-10. Nak pergi kayuhan yang ke-10 tu, dia memerlukan kepada kayuhan pertama. Kayuhan pertama tu kita terpaksa berdiri kadang-kadang untuk dapatkan tujahan, betul? Itulah resam dalam nak buat perubahan. Itulah resam dalam nak buat perubahan. Sebab apa ilmu hadis ni berat? Sebab kita terpaksa berdepan dengan asatizah. Ilmu tafsir tak ada masalah. Sebab Quran itu semuanya ada dalam Quran, ada dalam mushaf. Tak ada ayat Quran yang dhaif. Ada ayat Quran yang dhaif dalam mushaf? Mana ada? Semua sahih belaka. Ilmu fiqh, bincang halal, haram, sunat, makruh, wajib, harus. Tapi bila ilmu hadis, siapa yang baca hadis dalam masyarakat? Pak Mat Tempe ke Ustaz Fulan bin Fulan? Pak Mat Tempe tak baca hadis. Kalau Pak Mat Tempe baca hadis tu rare. Yang selalu baca hadis ni Ustaz Zahar Derih. Contoh. Bila dia baca hadis tak betul dan video dia tersebar, orang tanya pada saya nak buat apa? Saya pun jawab, hadis ni palsu. Seorang tanya. Tapi pengikut ustaz ni ramai. 10 orang tanya. Kita pun jawab palsu 10 kali. Saya ada kerja lain tak? Saya ada kerja lain. Saya kena pergi kelas. Zaman kat Upsila kena masuk kelas, kena jaga exam, kena tanda kertas, kena tanda assignment, kena buat research, kena hadir meeting,
Takkan kerja saya nak jawab je. Betul? Jadi saya terpaksa tulis dekat Facebook saya, status hadis sekian-sekian. Pengikut ustaz ni ada yang rasional, alhamdulillah, terima kasih, rupanya tak sahih, palsu punya hadis ni. Tapi ada tak yang taksub? Rora, you pergilah call ustaz ni, pergi jumpa di depan-depan. Ustaz ni bukan duduk dekat tempat aku. Ustaz ni duduk mungkin jauh, dan dia pun mungkin ada program dekat sana sini. Yang dia yang tegur saya pula, dia tegur pun terbuka juga, dia tak ada pula pergi jumpa saya kat boleh. Dia pun tegur dekat Facebook juga. Akhirnya kita kena terima, dalam membetulkan fakta yang telah terbuka, kita perlu kepada medium yang terbuka, kerana benda itu telah terbuka. Dan orang yang bertanya tu ramai, ribu orang bertanya. Takkan kita nak jawab satu-satu. Kita buatlah satu post, kita tak maki dia, kita tak hentam dia, kita kata hadis yang dia baca tak betul, mohon tarik balik. Kalau dia tarik balik, selesai tak masalah? Selesai masalah. Terima kasihlah tegur saya tersilap baca ni, alhamdulillah ada orang tegur saya. Simple. Tapi kenapa dibuat susah? Ada 3 perkataan yang menyebabkan susah, 3 huruf yang menyebabkan susah isu ni nak dikedepankan. EGO, ego. Itu saja. Akhirnya dilabel kita dengan label yang macam-macam. Saya ada kepentingan ke nak pergi bergaduh dengan dia? Saya tak ada kepentingan apa. Orang belajar hadis tak ada kepentingan nak pergi bergaduh dengan ustaz-ustaz yang glamour. Lebih baik berkawan. Tapi saya teringat satu kata-kata seorang ulama hadis yang bernama Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia kata apa? Orang tanya dia, Yahya, engkau tak takut ke orang engkau duk label perawi ni dhaif, perawi ni tak ingat, perawi ni nyanyuk, perawi ni pendusta? Engkau tak takut ke mereka ni akan dakwa engkau di hadapan Allah sebab engkau mengumpat mereka, menyatakan kelemahan mereka kepada orang awam? Sebab Yahya bin Qattan banyak kritik perawi. Sufyan As-Sauri juga mengkritik perawi. Syu'bah bin Hajjaj juga mengkritik perawi. Sehingga bila orang tanya, ni perawi tak bagus, macam mana kita nak buat? Apa kata Syu'bah? Bayyin amrahu linnas. Jelaskan statusnya kepada manusia, supaya manusia tahu dia ni adalah pendusta, supaya manusia tahu dia banyak riwayat hadis palsu. Sebab tu kalau adik-adik, anak-anak baca kitab-kitab hadis, dia akan kata apa? Ada perawi yang dilabel Dajjal, pendusta. Ada perawi yang dilabel Wadda', pemalsu hadis. Ada perawi, ulama dia berlapik sikit, yarwil mawdu'at 'anil athbat. Tengok dalam kitab Majruhin, Ibn Hibban banyak guna perkataan ni. Yarwil mawdu'at 'anil athbat. Banyak meriwayatkan hadis palsu daripada perawi-perawi yang thiqah. Perawi yang thiqah tak riwayat hadis palsu, tapi dia bila riwayat hadis palsu, dia riwayat daripada orang thiqah, riwayat daripada orang yang baik, dia bawa hadis palsu. Nak kata dia pembohong tak ada bukti lagi, tapi riwayat dalam perkataan dia banyak benda-benda palsu yang keluar. Orang ni pun akan ditahmah oleh ulama hadis. Sebab tu orang tanya pada Yahya bin Ma'in. Kejap bismillah. Habis dah suara ni. Sebab tu orang tanya pada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kau tak takut ke mereka akan menjadi musuh engkau di hadapan Allah sebab engkau mengumpat mereka, kau sebut kelemahan mereka pada depan orang awam? Apa kata Yahya bin Sa'id? Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata, la ayyakunu khusama'i 'indallah fahuwa ahabu ilayya min ayyakuna khasmi Rasulullah, ayyakuna khasmi Rasulullah yaqul lima haddathta anni haditha kadhib. Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata, kalau mereka ini menjadi musuh aku di hadapan Allah, mereka dakwa aku sebab aku bercerita tentang kelemahan mereka, mereka jadi musuh aku di hadapan Allah, dakwa sebab aku mengumpat mereka, itu lebih aku suka berbanding yang menjadi musuh aku adalah Rasulullah. Yang mana Rasulullah akan kata ke aku, kenapa engkau biarkan hadis palsu dibaca daripadaku? Kenapa engkau baca daripadaku hadis-hadis yang bohong? Sebab kalau kita tak huraikan kelemahan dia, tak huraikan sifat pemalsu hadis dia, kita akan riwayat daripada dia. Nabi akan kata, kenapa kau baca hadis palsu daripada aku? Nabi akan menjadi musuh kita. So kita kena pilih antara kedua. Dan yang paling kita kena fikir, yang paling kita kena fikir anak-anak,
Tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana berlaku pertembungan di antara maruah seorang ustaz selebriti dengan maruah Nabi SAW, apabila hadis palsu dibaca dan disandarkan pada Nabi, kita nak bela maruah siapa? Kita tanya diri kita, nak bela maruah siapa? Nak bela maruah Nabi daripada hadis palsu dibiarkan tersebar, ataupun nak pilih maruah ustaz selebriti pujaan kita sebab dia selalu buat lawak dalam kuliah? Kita pilih. Tanya diri, pejam mata, aku nak bela siapa sebenarnya ni? Sebab tu orang belajar hadis kena maki pun makilah, kena sekat pun sekatlah, kena hamun pun hamunlah, kerana amalan saya ni tak banyak. Qiyamul lail saya tak banyak, salat sunat tak banyak, sedekah pun tak banyak sebab tak kaya. Paling tidak saya ada sikit sumbangan. Apa dia? Ya Rasulullah, saya cuba sekadar mampu untuk jaga namamu daripada digunakan dalam hadis-hadis palsu. Semangat ni mau ada dalam setiap daripada kita. Jadi bila ada orang tulis pasal tulisan-tulisan hadis, baca. Kerana ni pasal Nabi. Ni pasal Nabi. Sebab ada orang kata kat saya, dia kata, Rorang, kau ni bincang benda kecil-kecil. Bagi saya, apa saja yang berkaitan dengan Nabi, ia bukan benda kecil. Apa saja yang berkaitan dengan Rasul saya, ia bukan benda kecil. Kerana pendustaan terhadap Nabi SAW ancam neraka. Jadi confirm lah Ustaz, dia masuk neraka. Itu urusan Allah. Mungkin dia tak sengaja, mungkin dia terlupa, yang Allah Ta'ala beri uzur kat dia. Neraka dan syurga bukan kita yang tentukan, tetapi tugas kita, bila nampak benda tak betul, tugas kita tegur. Allah berikan kita sedikit pengetahuan untuk kita menyumbang dalam bidang yang kita ada. Jadi sebab itu ada anak-anak ni berada dalam jabatan pengajian Islam, akan belajar ilmu hadis, akan belajar takhrij hadis. Kalau ambil minor Quran Sunnah, pastikan menyumbang sesuatu dalam bidang agama ni. Tanggungjawab di atas bahu kita. Umat mengharapkan kita. Kita kena guide umat. Kita bukan ikut umat. Kita menjadi pemandu kepada umat. Kerana umat tak tahu. Bukan semua orang ada peluang belajar agama. Bukan semua orang faham bahasa Arab. Bukan semua orang ada kemampuan nak belajar ilmu agama ni. Ada orang dia tak minat, tapi dia suka dengar kuliah agama. Dia tak berhenti bahasa Arab. Kita kena jadi pemandu. Jangan jadi pendakwah yang ikut selera masyarakat. Kita kena membina wave. Kita kena membina arus. InsyaAllah akan ada perubahan untuk disiplin hadis pada masa akan datang, insyaAllah. Jazakallahu khair. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Zaini, bukan hanya menjawab ketiga-tiga persoalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, berkaitan bagaimana ilmu hadis ini yang nak kita terapkan dalam konteks akademik, tetapi juga Dr. Zaini menitipkan bagaimana cabaran yang harus kita hadapi, bagaimana kita nak menanamkan semangat dan kecintaan terhadap ilmu hadis, supaya kita bukan sekadar menjadi orang yang belajar, menjadi orang yang sayang, menjadi orang yang cinta kepada sunnah Nabi dan juga hadis Nabi, tetapi juga Ustaz ia menjadi penyumbang, pembela kepada sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan jawapan nasihat yang diberikan oleh Profesor Madya Dr. Zaini berkaitan dengan kepentingan ilmu hadis untuk kita terapkan dalam konteks akademik kita pada hari ini dapat dipahami dengan cara yang lebih menyeluruh, ya, dalam seluruh kehidupan kita, insya-Allah. Kita ada masa sikit Ustaz, rasa tak adil kalau kita tak buka kot, dalam bagi 15-20 minit yang saya kata nampak masih lagi kekal, terpukau dengan tak tahulah Ustaz Razaini punya apa ni, gaya persembahan ataupun penyampaian pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya buka ruang, kalau ada di kalangan para penonton kita, pengunjung kita hari ini yang di belakang saya sibuk mencari buku, mungkin nak tanya Dr. Razaini tentang beberapa persoalan berkaitan dengan tajuk kolom kita pada hari ini, saya mengalu-alukan untuk boleh bangun dan berkomunikasi dan menanyakan soalan. Saya silakan sekiranya ada ataupun pelajar ini, silakan. Allah. Kena bawa mikrofon.
Ada, okey. Kesimpulan tu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi Siswi nak tahu saya tanya satu. Anda buat pendek, siswi. Saya Muhammad Muhammad SMB Geografi Sekolah ingin menanyakan satu soalan. Apa nasihat Ustaz kepada pemula, khususnya kepada yang baru belajar hadis melalui YouTube, Facebook dan Instagram dengan ustaz-ustaz Sunda yang dipercaya agar kita istiqomah dan selalu. Terima kasih. Barakallahu fiik. Macam mana soalan tadi apa dia? Macam mana? Kepada pemula yang baru belajar hadis melalui YouTube, Facebook, Instagram dengan ustaz-ustaz Sunda yang dipercaya agar tetap istiqomah. Baik. Okey, macam mana nak istiqamah untuk belajar dan macam mana cara pemilihan Pertama sekali kita kena kenal tokoh lah. Tokoh-tokoh dalam hadis ni biasanya mereka berada di universiti lah, yang mana mereka mempunyai pengkhususan dalam bidang hadis. Kalau dekat Malaysia ni kita ada beberapa orang lah yang dikenali sebagai orang yang berada dalam bidang hadis. Umpamanya kita ada Mufti Perlis kita, Dr. Muhammad Asri, di bidang hadis. Saya sendiri berada dalam bidang hadis. Kemudian Dr. Umar Muhammad Noor dalam bidang hadis. Kemudian Dr. Sanusi, Profesor Madya Dr. Sanusi yang berada di USIM. Profesor Dr. Mustaqim di USIM. So Dr. Faisal Shah, Profesor Madya Dr. Faisal Shah di UM. Ini semua tokoh-tokoh dalam bidang saya bukanlah tokoh, tapi saya memang pengkhususan saya dalam bidang hadis. Tapi mereka tokoh-tokoh yang besar dalam bidang hadis di Malaysia ni. Jadi lazimi kuliah-kuliah mereka ni. Kalau ada YouTube mereka, follow. InsyaAllah saya juga akan buat. Dulu saya ada kuliah ulum hadis untuk orang awam, tapi kuliah tu terpaksa terhenti disebabkan saya dipaksa berhenti, tak boleh berkuliah di masjid dan surau. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi adalah alasan otoriti agama yang tak bagi saya berkuliah di masjid dan surau di beberapa negeri. Cuma sekarang ni bila saya pindah ke Perlis, saya bebas sikit lah, kerana saya ahli jawatan kuasa fatwa. Siapa tak bagi masuk masjid, saya akan tanya kenapa. Sebab saya ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis. InsyaAllah saya nak mula balik untuk ilmu hadis asas bagi orang awam, yang mana saya akan huraikan ilmu hadis ni sikit demi sikit supaya orang awam faham. Dan insya-Allah boleh follow di YouTube lah. Macam mana cara nak istiqamah? Cara nak istiqamah ni, pertama benda istiqamah ni memang susah lah, kan? Sebab itu dalam riwayat, walaupun riwayat ni masih ada perbincangan sanad di kalangan para ulama, perkataan fastaqim kama umirt, hendaklah kamu beristiqamah seperti mana kamu diperintahkan. Ayat ni merisaukan Nabi SAW. Maksud Nabi tu sendiri risau bila ada arahan istiqamah, walaupun Nabi tu manusia yang terbaik, kan. Jadi istiqamah ni satu benda yang susah lah, betul. Tapi macam mana cara kita nak kekalkan momentum? Sebab biasanya macam tu lah, kita ni bila ada kelas talaqi, kelas pertama dengan kedua je yang ramai, kelas ketiga keempat tu dah mula slow, kan. Jadi macam mana caranya? Caranya adalah kita kena ada kumpulan ataupun tim yang sama-sama mengingatkan kita. Kalau tak, kita tak akan boleh sustain. Maksudnya kita tak boleh pergi seorang-seorang. Kalau kita nak dengar YouTube ke apa ke, kalau seorang-seorang mungkin kita akan mandor. Kita disiplinkan diri, buat study group, dengar sama-sama, esok bentang sama-sama, contohnya. Jadi apa yang kita dengar tu kita bentangkan dengan kawan-kawan kita. Contoh di UPSI ni, kan, dekat geografi tu ada 2-3 orang yang minat. So kita kata okey, malam ni ada kuliah hadis, kita dengar live, okey? Kita dengar live sama-sama, kita cuba kutip point. Saya nampak ada 2-3 orang yang kutip point. Nanti boleh balik, boleh bincang sama. Mungkin ada terlepas point. So benda tu dia akan jadi lebih menarik. Mungkin juga untuk menambahkan semangat, sama-sama kita inisiatifkan, cadang kepada persatuan untuk panggil tokoh-tokoh hadis yang kita biasa dengar daripada YouTube untuk kita jumpa di secara berdepan. Bawa dia ke UPSI umpamanya. Dia pun seronok datang ke UPSI, kan. Sponsor dia makan dekat burger negro tu. Kita panggil burger negro, burger hitam apa? Kan? Bagi makan burger ke, bagi makan sedap kat Tanjung Malim ni. Kan? Dia pun seronok. Jadi kita ada hubungan dengan dia. Walaupun kita dengar daripada YouTube, tapi akhirnya kita membina apa? Kita membina satu hubungan. Kita kenal tokoh-tokoh ni secara personal. Saya pun, walaupun kuliah saya taklah banyak dekat YouTube tu, tapi ada lah.
Ada 2-3 orang yang asalnya kenal daripada YouTube je, daripada Facebook je, tapi akhirnya menjadi sebahagian daripada tim saya, sebahagian daripada tim penyelidik. Saya ada tim penyelidik saya sendiri. Aku kata, kaya ustaz ada tim penyelidik, tak bayar pun, lillahi ta'ala je. Saya tak pernah bayar kat dia orang pun, belanja makan je lah. Ni macam geng-geng PMT ni kan, geng-geng Pro Media Tajdid ni, 2 orang ni, Ustaz Abu Uwais dengan Syahir ni. Bukan kita bayar ni, tapi dia ikut saya, letak kamera kat depan ni kan, tak ada bayar, tapi kadang-kadang belanja lah makan kan. Belanja makan, belanja minum, sikit-sikit kita boleh bagi, kita bagi kat dia orang. Tapi ada orang-orang yang kita ni kenal pasti mereka rajin macam kita, dan kita takut semangat kita luntur, kita berkumpulan dengan dia. Sebab Nabi SAW dalam dakwah ni dia pun ada tim dia. Dia pun ada tim dia. Kan? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Uthman. So, tim itulah yang akan menguatkan sama-sama. Kita pun kena buat benda yang sama. Dan kita kena target. Dalam setahun ni program apa kita nak panggil tokoh-tokoh hadis ni yang kita dengar secara YouTube, kuliah-kuliah dia orang. Kalau tak melalui persatuan pun buat secara inisiatif individu saja. Kan, inisiatif kumpulan kita aja. Kita sekarang ni dah pergi kepada civil society kan. Civil society ni maksudnya tak perlu pun kadang-kadang pada establishment, tak perlu pun pada bantuan kerajaan ke, bantuan universiti ke, kita boleh bergerak sendiri. Kan, dulu masa PKP pun kita boleh buat bantuan sendiri kan. Angkat bendera putih, kita bantu sama-sama, kita jaga kita kan. Maksudnya kita boleh buat. Dan sebab itu Nabi SAW pun mementingkan tentang pemilihan kawan. Nabi sebut tentang jalisi salih, Nabi sebut tentang jalisi su kan. Orang yang kita biasa duduk yang salih, dia seperti bai'il misk, orang yang jual minyak wangi. Kalau tak dapat kena kat baju pun at least wangi itu sampai. Ada juga yang seperti jalisi su, orang kawan yang jahat. Dia seperti nafikhil kir, orang yang meniup api, bakar besi. Kalau tak kena baju pun, tak terbakar baju, kena asap dia kan. Jadi kita kena buat tim kita, kita kena form tim kita, dan kita kena bergerak. Kalau tak, kita akan mandom sendiri seorang-seorang. Cari tim. Macam mana nak cari tim ni ustaz? Cari kat masjid. Biasanya orang yang dengar kuliah ni dia suka pergi masjid kan. Pergi masjid, sembang-sembang, lama-lama kita akan jumpa tim kita insya-Allah. Okey? Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara bertanya. Kita Datuk Zaini kata dia nak seorang wakil siswi kalau ada, sebelum kita tamatkan forum analisis kita. Silakan kalau ada wakil siswi. Satu soalan lagi, last. Ambil peluang Datuk Zaini datang pakai pelih ni. Bukan senang. Apa yang berbuku, apa yang rasa confident nak tanya tentang tajuk hadis. Silakan. Kita bagi ruang. Yang simak ni baru dia faham semua. Dia faham semua. InsyaAllah. Kita ada siswa, kita ada siswi. Siswa tak ada. Siswa tak ada. Siswa tak ada insya-Allah. Okey, salah rai pun tak ada insya-Allah. Baik, jadi sekiranya tak ada soalan, kita ambil terbaki masa lebih kurang 5 minit kepada Dr. Zaimi yang datang lebih jauh. Kita minta Dr. Zaimi buat sikit mungkin rumusan ataupun kesimpulan kepada tajuk forum kita pada hari ini berkaitan dengan analisis ilmu hadis dan bagaimana kesannya terhadap akademik yang kita bahaskan daripada jam 9 ataupun jam 10 pagi tadi. Mungkin Dr. Zaini boleh bagi kata-kata akhir sebelum kita menamatkan forum kita pada hari ini. Silakan Dr. Okey, sebagai penutupnya, saya mengharapkan agar anak-anak pelajar yang berada dalam bidang agama khususnya dan yang berada dalam bidang akademik yang lain umumnya, untuk kita sama-sama mengaplikasikan kaedah ilmu hadis dalam kehidupan kita dan juga dalam kajian-kajian kita. Saya sebut tadi banyak kan disiplin-disiplin, itu pun sebahagian saya sebut, banyak lagi sebenarnya. Ya, kita kena banyak bertabayun. Kita bukan tabayun. Sebab kadang-kadang orang ni tibai dulu. Kan, dia tibayun, dia bukan tabayun. Kita jangan tibai dulu melainkan kita faham. Sebab tu dalam isu-isu semasa ramai yang bagi tahu kat saya, Rora mana? Pasal apa tak komen? Kadang-kadang saya takut nak komen sebab saya tak dapat maklumat yang jelas tentang suatu isu. Saya kena siasat dan saya kena semak. Sebab once kita dah tulis, orang dah print screen,
Kita tarik macam mana pun kita susah nak repair. Mesti ada damage yang akan berlaku. Betul? Sebab tu orang kata dah terlanjur tulis, like pun dah banyak, nak delete pun sayang. Enjoy je lah kena kecam. So kan. Jadi ini kita tak mau berlaku. Dalam kita sekarang ni media sosial, kita bebas menulis. Jadi bila bebas menulis, pastikan apa yang kita tulis, kita kena ada pertimbangan dosa dan pahala. Itu yang paling penting sekali. Ilmu hadis mesti dizahirkan, disiplin ilmu hadis tu mesti dizahirkan dalam tindakan kita. Mungkin kita selesa buat fake account. Kita tulis apa pun tak apa. Orang nak hantar surat saman pun tak boleh sebab orang tak tahu kita siapa. Kita menyorok di balik account yang tak dikenali, profile yang fake, tapi malaikat akan kenal kita kerana malaikat berada bersama kita dan sentiasa menulis. Kiraman katibin, kan? Mereka akan sentiasa menulis apa yang kita laksanakan. Jadi kita hidup dalam media sosial, boleh tulis apa saja. Pastikan bila kita nak menulis, kita menulis sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Jangan tulis benda yang boleh merugikan kita. Ingat hadis ni, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' ila yaumil qiyamah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min auzarihim syai' atau kama qala. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang mula jalan yang baik dalam agama, maka dia akan mengutip pahala. Pahala dia kutip sebab dia buat benda baik, dan pahala orang yang ikut dia sehingga sampai ke hari kiamat. Dan sesiapa yang menunjukkan jalan yang jahat, dia akan dapat dosa kerana dia buat benda jahat, dan dia akan tanggung dosa orang yang mengikuti dia dalam kejahatan sehingga ke hari kiamat. Hari ni kita tulis jadi satu rujukan baik, sumber yang betul. Orang ambil manfaat daripada tulisan kita, kita akan dapat pahala sehingga ke hari kiamat. Hari ni kita tulis benda yang tak baik, benda fitnah, orang percaya, sehingga ke hari kiamat kita akan menanggung dosa. Wallahi, demi Allah, pagi tadi, demi Allah, dalam perjalanan nak pergi ke UPSI ni, saya buka Facebook saya dekat page, ada seorang nama dia Muhammad Al-Amin. Dia kata pada saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak minta maaf dekat Ustaz sebab saya tuduh Ustaz macam-macam. Saya duk kata Ustaz dengan gelaran yang sangat murni itu, gelaran W tu. Saya nak minta maaf kepada Ustaz. Maksudnya apa? Maksudnya ada manusia yang telah terlajak. Apa nasib dia kalau saya tak maafkan dia? Apa nasib dia kalau saya kata kita jumpa di akhirat nanti? Dia tak akan terlepas. Kita tak boleh kata saya dah minta maaf dah, kira selesai lah. No. Nabi SAW kata apa? Orang yang menzalimi orang lain, kalau tidak dimaafkan, akan diperhitungkan di hadapan Allah. Tapi saya kata kat dia, bukan saya nak kata saya baik. Tak, saya tak baik, saya banyak kelemahan yang lain. Cuma saya kata saya maafkan. Sebab saya pun nak orang maafkan saya. Saya kata saya maafkan, doakan saya supaya Allah Ta'ala beri kebaikan pada saya dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai terlajak. Kita mungkin ada benda yang kita berbeza. Kat sini bukan semua yang setuju dengan saya. Mungkin ada saja nak tengok aja. Apa dia nak menipu hari ni? Mungkin ada yang kata, aku saja nak tengok aja. Lepas tu nak tangkap gambar lepas ni, lepas tu aku nak kecam ramai-ramai dalam grup aku sendiri. Mungkin ada. Saya tak boleh nak paksa. Kita mungkin berbeza. Kita mungkin ada perbezaan yang kita tak boleh nak elak. Saya dengan Ustaz Azbi mungkin ada beza. Saya dengan Dr. Muhammad Noor mungkin ada beza. Saya dengan Ustaz Akrami, Dr. Akrami mungkin ada beza. Kami ada perbezaan dalam pandangan. Mungkin pandangan-pandangan fiqh kami berbeza. Student-student yang belajar dengan saya dulu pening. Dr. Rora cakap macam ni, Dr. Akramin cakap macam ni, Dr. Mak Noor cakap macam ni. Saya kata apa nak peningnya? Inilah untungnya masuk universiti. Kita dengar daripada pelbagai latar belakang. Dan kita nak kutuk pun tak boleh. Sebab semua ni guru kita. Akhirnya kita akan terbuka luas, dada kita akan terbuka luas, terbuka lapang. Sebab apa? Saya pernah belajar dengan dia, saya pernah belajar dengan dia, saya pernah belajar dengan dia. Kita lapang dada.
ni guru saya, ni guru saya, ni guru saya, akhlak mereka baik, mereka tak maki orang, mereka tak kutuk orang, mereka hanya nyatakan pandangan mereka. Saya setuju dalam masalah ni dengan Dr. Muhammad Noor, tapi saya berlapang dada dengan orang. Saya setuju dengan Dr. Akromi dalam masalah ni, saya berlapang dada dengan Dr. Muhammad Noor. Kan bagus. Maka masuk ke universiti ni, kita bukan saja diajar ilmu, tetapi kita diajar tentang bagaimana menguruskan maklumat yang berbeza. Pelajar-pelajar SPM 70% tak nak sambung belajar, sebab dia kata kalau sambung belajar bukan dapat kerja. Betul? Adik-adik, zaman ni zaman pakcik atuk, sebab tu tua sikit. Zaman kami ni zaman di mana kerja bidang agama lagi tak ada. Nak jadi driver Grab pun tak ada, nak jadi driver Panda pun tak ada. Zaman tu mana ada internet kuat lagi. Saya nak pergi Jordan, saya nak B40. Ayah saya kerja kilang, orang susah. Saya tak malu untuk cakap benda tu. Bila pergi Jordan, mak saya tanya, "You nak bayar yuran macam mana?" Saya kata semua tu dah settle. InsyaAllah kita akan dapat beasiswa. Daripada degree sampai ke PhD saya belajar dengan beasiswa. Tak apalah, mungkin tak semua dapat macam saya dapat. Allah Ta'ala bagi kelebihan dan amanah ni saya kena bawa ni. Tuhan bagi kelebihan ni dengan amanah, dengan tanggungjawab. Saya ambil duit rakyat ni, duit pembayar cukai. Saya kena pulangkan semula manfaat ilmu yang saya dapat. Ada orang yang belajar dengan PTPTN, dia kata buat hutang aja, kerja bukan ada. Adik-adik, saya nak sebut, tak rugi kita duduk kat universiti. Sebab apa? Kita dapat ilmu satu, kita dapat skill menguruskan maklumat yang pelbagai. Kita akan diajar tentang bagaimana nak menganalisis data, macam mana nak kritis terhadap data. Ni yang diajar di universiti. Sebab kita dengar pensyarah ni lain, dengar pensyarah ni lain. Kalau kita nak baca buku sendiri, betul, guru saya selalu sebut, dia kata apa? Duduk dengan buku 1 jam, mungkin 1 buku habis. Tapi duduk dengan orang yang pakar 1 jam, mungkin kita dengar kesimpulan daripada 10 buku. Adik-adik dorongan saya, anak-anak dorongan saya pagi ni, mungkin saya huraikan 20 buku saya baca, saya bagi dalam masa 2 jam. Untung tak? Itulah kelebihan duduk kat universiti yang tak ada bagi orang yang tak belajar kat universiti. Dia belajar soft skill, nak menguruskan program, nak deal dengan VIP, nak deal dengan VVIP. Ni skill yang tak dapat dekat tempat lain. Kita diajar tentang networking. Ni yang duduk kat sebelah tu mungkin akan datang jadi ketua pengarah Jabatan Pengajian Tinggi. Mungkin kat belakang kita tu nanti akan jadi Menteri Pembangunan Wanita dan Masyarakat. Kita tak tahu, we never know. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, orang akan jadi tokoh. Mungkin akan jadi pengetua kat sekolah, mungkin akan jadi pegawai pendidikan daerah di sekolah. Saya belajar dalam bidang PhD, ada kelas dekat Jordan. Ada kawan saya yang telah menjadi hakim dekat mahkamah syar'i. Ada yang telah menjadi tokoh dalam politik. Ada yang telah menjadi pensyarah dekat universiti. Dan mungkin 10 tahun akan datang dia menjadi dekan. Ini network kita. Duk Jordan seorang, duk Kuwait seorang, duk Saudi seorang, duk Yaman seorang. Kita memerlukan network ni pada masa akan datang. Yang ni orang tak masuk universiti tak tahu. Tak dapat. Masuk universiti, belajar. Tidak ada yang merugikan apabila kita mendapat ilmu. Ini saya sebut dalam semalam saya sebut, tapi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, anak-anak, nak jadi content creator. Hari ni orang nak sibuk nak jadi content creator, betul? Ada beza tak konten yang dihasilkan oleh Khairul Aming dengan konten budak-budak lepasan SPM yang berjoget tu? Ada beza tak? Ada beza. Kenapa ada beza? Kerana Khairul Aming dia ada degree dalam engineering. Produk dia bermasalah hari tu, kena kecam dia. Sebab apa? Leaking. 2 botol, mungkin 1 botol leaking. Bila leaking, ini adalah satu kelemahan dalam produk, betul? Kita tak berjaya sampaikan produk yang orang bayar dengan kualiti yang kita jamin. Orang siap bagi cadangan, dan cadangan tu dikongsi oleh ramai orang. Dia kata apa? Buat kotak lah Khairul Aming, buat kotak. Dia jawab, sebagai orang yang ada asas dalam bidang engineering dan matematik, dia jawab, dia kata kalau nak buat kotak, 1 sambal kita kena tambah berapa minit, kos berapa,
saya akan tambah harga, saya akan tambah masa, sedangkan order banyak. Jadi untuk satu kesilapan, saya terpaksa korbankan beberapa jam. Bagi saya, baik saya ganti je lah yang bocor tu. Sebenarnya dia tak buat apa-apa pun. Dia hanya menjelaskan kenapa dia tak boleh cadangkan, dia tak boleh laksanakan cadangan tu. Tapi dengan cara yang sangat-sangat brilian. Sebab dia ada pendidikan yang baik. Kita nak jadi content creator, mungkin kita nak jadi YouTuber yang menjana puluh-puluh ribu dalam konten YouTube. Ya. Tapi cuba tengok berapa bilion pengguna YouTube. Berapa orang yang berjaya? Sebab orang duk buat comparison. Dia kata berapa ramai masuk universiti, berapa ramai yang dapat kerja. Kita kena tanya soalan yang sama. Berapa ramai pengguna YouTube dan berapa ramai yang menjadi tokoh ataupun YouTuber yang berjaya? Dan yang menjadi YouTuber yang berjaya ni, mereka ada disiplin ilmu yang baik. Ada dia kata, Mark Zuckerberg tak habis belajar pun, Bill Gates tak habis belajar pun. Kalau kita boleh jadi macam tu, silakan. Tapi kebanyakan daripada kita hidup dalam sistem. Kita dibentuk oleh sistem. Jadi kalau kita rasa kita perlu kepada sistem, tak rugi berada di pengajian tinggi. InsyaAllah keberadaan kalian di sini moga-moga memberi manfaat. Gunakan masa yang ada, kesempatan yang ada, peluang yang ada untuk kita rangkul sebanyak mungkin ilmu yang kita akan dapat di universiti ini. Mudah-mudahan ia akan menjadi satu modal bila kita nak terjun ke masyarakat nanti, insya-Allah. Jadi itu je lah daripada saya. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Doakan saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan umur pada saya. Mudah-mudahan saya terus menjadi manusia yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu Allah ini, insya-Allah. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih Upsi. Terima kasih kepada Ustaz Azbi selaku moderator. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Sekali lagi, selaku moderator pada pagi ini dan juga mewakili pejabat karang-mengarang dan juga penafsir dan penganjur kepada Islam Mu'alim dan peringkat Usi dan seluruh wakil Usi, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Rozani Ramli, Rektor Kolej Universiti Islam Perlis, yang selama hampir 2 jam berkongsi bukan hanya berkaitan berkisah tentang tajuk, analisis tentang ilmu hadis dan kisah terhadap dunia akademik, tetapi saya kira perbincangan kita daripada awal termasuk soal jawab dan kesimpulan, begitu banyak manfaat, begitu banyak nasihat, tips yang dikongsikan oleh Prof. Dr. Zaini. Bagaimana kita boleh menghargai ilmu, bagaimana kita boleh menghargai keberadaan kita dalam medan dan ruang ilmu, sehingga mudah-mudahan perbincangan tentang asal dan tajuk analisis hadis ini dalam dunia akademik dan juga perbincangan yang luas tentang isu-isu lain menjadikan kita cinta pada ilmu, menjadikan kita cinta pada hadis, menjadikan kita manusia yang bermanfaat kepada diri kita dan juga masyarakat yang lain. Walaupun tadi ada 2 kali kata saya atuk-atuk kan, saya tak rasa hati aku. Nak beritahu atuk bukan jadi 2 kali nanti. Tidak terus ini kan, pakcik itu lagi. Ini keluar terus ini ya, insyaAllah. Baik, jadi sebagai kesimpulan ataupun sebagai rumusan akhir, kita doakan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sepanjang kali ini 2 jam lebih tak sedar, ya, mutiara-mutiara ilmu dan nasihat yang begitu berharga. Dr. Zaini sebut mungkin rumusan analisis daripada lebih 20 kitab, nama-nama tokohnya, perbincangan manfaat daripada tokoh-tokoh yang hebat dapat kita selami satu persatu, insyaAllah. Saya selaku moderator pada hari ini sudah diucapkan terima kasih kepada Dr. Zaini, penganjur kita, jabat karang-mengarang, seluruh yang terlibat dan juga termasuk media kita dan juga rakan-rakan kita yang menonton secara live di FB ataupun di media sosial yang lain. Mudah-mudahan kita memperoleh manfaat, keberkatan dan kebaikan daripada forum buku kita pada hari ini. Saya rasa buku dah dapat dipakai dari dunia. Kalau penonton dapat tanda tangan boleh buku ini. Boleh, insya-Allah. Okey, berlebih ataupun lebih ada, bagi saya berminat koleksi buku Dr. Zaini ada di booth ataupun di petak buku pencetak karang-mengarang musik, boleh kita dapatkan sama-sama, insya-Allah. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan kemana kita sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak.
Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itulah masyarakat terima kasih kepada